إكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله. Allah faqihna fi din wa 'allimna ta'wil rabbana zidna ilma Allahumma yassir wa la tu'assir. Muka surat 410 di kalangan orang yang luka parah. Mereka menemui Usairim. Usairim. U tu maknanya alif, kemudian S ada titik tu sad. Sad. Jadi Usairim iaitu Usairim Amr bin Thabit. Amr bin Thabit yang sedang menahan kesakitan atau sakit baki nafas terakhir. Sebelum daripada itu muka surat sebelum muka surat 409, apabila tentera musyrikin telah berundur dan berangkat, lalu tugas yang kedua dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para tenteranya menuruni bukit. Dan sebelum pada itu Rasulullah telah mengarahkan Ali supaya nak mengekori perjalanan Quraisy dengan melihat tanda takut mereka mengatur strategi, iaitu mereka berpatah keluar daripada Uhud tetapi mereka melencong akan menuju ke kota Madinah yang memberikan yang akan membawa keadaan yang tidak baik kepada Madinah, sedang Rasulullah tidak bersempat siaga kerana kebanyakan pasukan tentera Islam berada di Uhud pada waktu itu. Lalu apakah pedoman yang diberi oleh Rasulullah? Tengok Ali kalau dia naik unta, itu maknanya dia tidak lagi ingin berperang kecuali menuju ke Mekah. Tetapi tengok Ali kalau dia menunggang kuda, maka itu maknanya dia ada sesuatu yang nak peperangan yang dia inginkan. Ternyata apabila khabar yang disampaikan oleh Ali mereka menunggang itu, maka Rasulullah mengambil tenang bahawa mereka atau musyrikin tidak akan masuk ke kota Madinatul Munawwarah. Lalu tugas yang kedua Nabi lakukan ialah Nabi turun daripada perlindungan di kaki bukit Uhud untuk mencari mayat-mayat ataupun siapa yang terkorban daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas cerita yang kita ikuti, cerita Sa'ad bin Rabi', maka di kalangan orang yang luka tu pasal banyak. Maknanya wajadu minal jurha, di antara mereka dapati orang-orang yang luka parah itu, mereka menemui Usairim, iaitu Usairim Amr bin Thabit. Dalam keadaan mereka, yakni para sahabat, menemui Usairim yang sedang menahan sakit baki nafas yang terakhir, hadratul maut. Orang kalau kita kata dekat nak nyawa mati ni, nazak nak meninggal dunia, dan pada waktu itu Usairim tak mungkin diselamatkan kerana lukanya yang amat parah, sehingga diriwayatkan bahawa dia di akhir nyawa yang terakhir. Sebelum daripada dia terbunuh, berlakunya peperangan, mereka yakni para muslimin telah menawarkannya kepada Usairim supaya masuk Islam. Tetapi makna keadaan sebaliknya, bila kita kata tetapi, cerita sebaliknya, dia yakni Usairim enggan menerimanya Islam. Subhanallah. Jadi kerja Islam dakwah. Kita seru manusia supaya tugas utama dakwah menyelamatkan manusia dari api neraka dengan kembali mentauhidkan Allah. Maka dalam keadaan perang, dalam keadaan aman, apatah lagi senang payah, ingat ayah mak kita bawah, kita adalah orang yang diutuskan oleh Allah nak melalui kepada Nabi Muhammad yang akan membawa dakwah ini hingga hari kiamat. Kerana tidak ada lagi umat selepas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu bila dia enggan, lantaran itu mereka bertanya-tanya. Mereka tu siapa dia? Sahabat Nabi, artinya peristiwa ataupun cerita mereka yang menawarkan Islam kepada Usairim ni tersebar, dan orang tahu bahawa Usairim pada waktu itu belum Islam. Jadi bila mereka dapati Usairim dalam keadaan cedera parah itu, mereka yakni sahabat bertanya-tanya. Timbul persoalan, apakah sebabnya si Usairim ini datang ke sini? Kenapa mu bila aku tawar Islam, mu tak nak, tetapi apakah dorongan yang menyebabkan kamu nak masuk peperang dalam peperangan Uhud, dan ternyata nasib kamu dalam peperangan Uhud ni kalau tengok mata kasar tidak baik, tidak bernasib baiklah, dengan cedera yang amat parah dan membawa kepada hampir mati. Kita tinggalkan dia masih dalam keadaan enggan menerima agama ini, agama Islam. Kemudian mereka bertanyakannya, "Nya Usairim, apa sebabnya kamu datang ke sini? Bukan gaduh nak tolong tak? Bukan gaduh nak buya air tak?" Tetapi sahabat bertanya kerana persoalan yang penting ialah persoalan apakah sebab engkau wahai Usairim menyertai peperangan ini sedangkan engkau menolak untuk menerima Islam. Adakah kerana simpati kepada kaummu atau berminat untuk masuk Islam? Nah, adakah mu ni simpati kerana perkauman asabiyah di kalangan orang Arab ini? Maklum, mereka tak kira salah atau benar, mereka membela kaum mereka kerana semangat asabiyah yang ada dan tertanam di dalam batai tubuh DNA orang-orang Arab ni begitu mendalam, maka dia tidak kira siapa, bila sanak saudara dia, maka dia akan membela. Adakah sebab asabiyah tu memari? Ataupun kamu telah bertukar fikiran? Bertukar fikiran itu maksudnya setelah kamu berfikir, akhirnya dalam dia kamu menerima Islam. Lalu dia, jadi oleh kerana pertanyaan itu ditanya, maka menyebabkan adalah jawapan yang dapat kita nukilkan pada hari ini walaupun berlaku 1400 tahun dahulu. Bahkan kata dia, bahkan tu maknanya jawapan kepada pertanyaan tadi kerana keinginanku untuk masuk Islam. Masya-Allah. Jadi orang yang awal tadi dia tak nak menerima Islam. Dan saya telah sebut berita, cerita keengganan ia menerima Islam ni kerana Islam telah bertapak di Madinah dan dia hampir 3 tahun sejak daripada hijratun Nabi, tapi dia terus menerus hari demi hari tidak menerima Islam, menangguh keislamannya sampai masuk menyertai peperangan Uhud pun dia masih ditawarkan kepada Islam tetapi dia enggan menerima. Tiba-tiba didapati dia di antara mereka yang nak menyertai peperangan Uhud, dan bukan saja menyertai, keadaannya begitu luka parah. Ini maknanya dia berjuang. Dia kalau luka parah masuk merempuh musuh di barisan hadapan, dia tidak lagi takut mati, dia tidak lagi memikirkan dunia kecuali dia kerana kecintaannya kepada sesuatu. Lalu dia pun kata bahawa keinginanku untuk masuk Islam, aku telah beriman dengan Allah dan Rasulnya Rasul Allah. Amantu billahi wa rasulihi. Dia perayat gapo keinginan aku adalah untuk kepada Islam, dan dia mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya Allah. Baik. Baca molek tu. Ada tak dia bersyahadah di situ? Tak ada. Dia tidak bersyahadah. Cuma dia buat pengakuan ikrar, saya telah beriman dengan Allah dan Rasulullah. Summa kemudian aku beriman dah. Sebelum aku mari masuk berperang, selepas engkau menawarkan aku kepada Islam, tetapi aku enggan menerima Islam. Ya, aku setuju waktu. Soalnya begitu, faham molek ni. Kemudian cerita tersebar dan ada yang pengetahuan yang ada di kalangan sahabat, dia belum Islam. Erti dua. Tidak ada seorang pun daripada sahabat tahu bahawanya dia Islam. 3. Betul tak?
Maka kalau dia mati waktu tu tanpa dia beritahu, maka mati dia dalam keadaan tidak Islam. Sebab tidak ada saksi yang akan mengatakan bahawa ya Rasulullah, Usairim ini telah beriman denganmu ya Rasulullah. Jadi tidak ada orang tahu. Cuma tahu-tahunya adalah dia memberi pengikraran bahawa aku beriman sebelum daripada aku masuk berperang selepas mutawar tu, tapi tidak ada orang tahu aku beriman summa qataltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa. Kemudian aku berperang bersama dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang tu hatta lil ghayah. Kalau sehingga tu kita tak nampak, tapi kalau dalam kitab Arab mana hatta aku berjuang bertarung sehinggalah apa yang engkau aku timpa dan apa yang engkau lihat sekarang ini. Nah, dalam keadaan dia cedera parah. Artinya dia telah memberi pengakuan bahawa tujuan dia berperang sampai keadaan begitu sekali ialah kerana beriman ia kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian seketika itu juga dia mati. Allahumma. Nah, seketika itu mana habis sahaja dia meluncurkan perkataan dia terakhir, amantu billahi wa rasulihi thumma qataltu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan Allah dan Rasulullah dan aku nak berperang dengan kepada Rasulullah sehingga apa yang menimpaku sekarang. Kemudian dia pun tarik nafas terakhir, lalu wafatlah seorang sahabat yang bernama Usairi yang tidak diketahui Islam dan mengucapnya kecuali sekadar apa yang pengakuan dia beri dekat nak mati. Lalu para sahabat menceritakan perihal tentangnya, nya Usairi. Kerana tu cerita para sahabat Nabi yang berlaku ni, kenapa kisah ini begini, kisah ini begini, kisah ini begini. Di dalam pertemuan kisah yang telah hamba riwayatkan kepada tuan-tuan, kita dapati pelbagai dan keragaman cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang berlaku, kisah-kisah yang berlaku. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana hikmah daripada kita perlu mengajari sirah, kerana nak memahami Islam ni bukan sekadar fiqh, berdiri solat dan wajib dan rukuk dan sah batal, tetapi bagaimana Islam dibawa di dalam bentuk kehidupan. Dan kehidupan Islam ni dia tidak duduk dalam masjid saja ataupun dia duduk di surau balasa sekolah saja, tetapi Islam ni tuan-tuan, dia ada di medan perang, dia ada di dalam tandas. Kau Islam tak ada dalam tandas. Jangan kata bukan makna kita menghina Islam, tapi Islam ada dalam tandas tu maksud amu ada hukum. Kita duduk dalam tandas, betul tak? Orang jawab salam, orang bagi salam, assalamualaikum. Tuan-tuan nak jawab lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir sendiri, amu tak usah royak. Bila tak usah jawab tu tak jawab salam, tapi masalahnya amu setujulah tak jawab salam. Masalahnya rokok duk tangan tu. Dalam satu pihak dia hormat pada hukum, dalam satu pihak dia ni. Tapi cuma juruh dia rokok tu pegang tangan kiri Abang. Ada lagi makna orang pasir putih ni boleh pegang. Dia maknanya kalau kita nasihat acak kali, lama-lama dia tinggal so. Jadi minta maaf hadirin hadirat ni. Lama tak sebut rokok ni. Sebab tu nampak jarang lah ni tu. Jadi Islam ada, dan bagaimana nak memahami Islam seperti mana amal sebut innad dina indallahil Islam, Islam cara hidup. Lalu cara hidup inilah yang salah satu daripada seni di dalam pengajian Islam. Memahami Islam kita dapat faham bagaimana sahabat dekat nak mati dia beriman kepada Allah. Maka dalam keadaan itu Nabi bersabda tentang keadaan bagaimana. Maka bila sebut kait dengan sabda Nabi, dia telah angkat daripada hak tadi cerita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk ahli syurga. Huwa min ahlil jannah. Huwa min ahlil jannah tu hadis tu diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada Zadul Ma'ad dalam kitab-kitab hadis, menyebut cerita ni sangat masyhur. Kerana Nabi berkata, qala Abu Hurairah, nak kata Abu Hurairah, walam yusalli lillahi salatan qatta. Inilah orang yang masuk syurga, kata Abu Hurairah.
yang ia tidak pernah rukuk walaupun satu sujud kepada Allah. Jadi dia ni tuah tuan-tuan. Tak pernah solat, tak pernah ambil semaya, tidak pernah buat ibadat wala apa kecuali dia hanya sempat beriman kepada Allah, lalu dia pun masuk berperang di dalam jihad Allah, kemudian dia mati, maka terus dia masuk syurga. Dia bayangkan tuan-tuan, syurga hok dia masuk ni tidak ada celah di antara dia beriman dengan Allah tu kecuali berperang sampai dia mati. Nak ngupak kat orang pun tak ada, nak jeling kat orang tina pun tak ada, nak mikir harta dunia pun tak ada, mari hal-hal lain pun tak ada, kecuali dia hanya sempat beriman terus berlakukan kebaikan yang tertinggi di sisi Allah, dia mati dalam keadaan tu. Allah, dosa apa dia nak taubat? Cuyak gambar. Dosa apa kau dia nak taubat? Dan kalau seorang yang masuk Islam lebih awal, mungkin dia ada satu jarak sebelum dia masuk berjihad tadi dah ni. Ngupak orang kau, betul tak? Semaya lewat kau, betul tak? Kecing dedah kau, betul ke tak? Tapi Suraim ini selalu diceritakan masa saya di sekolah dulu, kerana saya nasib baik ada seorang guru ni dia kuat tabligh. Maka di antara cara dia mengajar, ada masa kosong dia akan selit qasasus sahabat. Maka di antara qasas sahabat yang pernah hamba ingat ialah cerita seorang sahabat yang masuk syurga tanpa sempat dia solat dan rukuk dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua persoalan di sini Abang Mat. Persoalan pertama ialah sah ke tak dia Islam? Sebab al-Islamu ialah mesti syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah faham ke tak? Sebab bunyal Islamu alal khamsi. Seorang yang mengaku Islam dan dia nak masuk Islam, dia mesti dan wajib mengucap kalimah syahadatul la ilaha illallah. Maka di sini ternyata Suraim tidak mengucap kalimah la ilaha illallah. Dia hanya membuat ikrar bahawa amantu billahi wa bi rasuli. Jadi apakah sah seseorang yang bersyahadah beriman masuk Islam tak ada kalimah asyhadu? Asyhadu tu makna dia jadi satu rukun di dalam tasyahud. Dalam kitab-kitab fiqh telah membahaskan dia secara detail. Secara amnya tuan-tuan, kita Islam ni jangan totok. Jangan totok tu tak apa satu lagi, takut totok nyodok. Ngadah dia totok sodok orang pula. Bahasa kapu ambil dia panggil totok nyodok. Jadi kalau tuan nak pakai, ambil ijazahkan perkataan itu untuk guna di Pasir Putih. Totok nyodok. Nah, dia gomo belaka, po babi tu enggak geruk betai pesai po dia gomo, batai jago po dia gomo, umi getah po dia gomo. Mah mi kali gak sombe. Totok sodok, tak ada kira memang. Abang Ming, tak ada kira. Tu makna apa dia? Totok sodok. Nah, para ulama fuqaha telah terutama juga dalam kitab Mazhabus Syafi'i menyebut bahawa apabila seorang tak kira acang ke ramasami, dia kata aku beriman, aku Islam dah. Kita kata belawak nama Islam tak sah, nama kena ngucap syahadah. Tiba-tiba dia mati. Jadi apabila seorang yang telah mengaku dia telah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, apakah wajib kita ni meminta kepada dia supaya bersyahadah untuk menyempurnakan dan untuk membuktikan dia tu Islam? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak wajib. Bahkan cukup kita menerima ikrar dia telah mengaku beriman dengan Allah dan Rasulullah, maka tidak perlu kita bertanya acung ngucap li, acung ngucap cong, acung ngucap mi. Mi tu bukan azmi ramasami lah bro. Dah mogos kita rapat dengan dia deh. Dia pun panggil kita, panggil dia Ming, di rumah kawan dia pun insya-Allah. Dia tu budak lain tiga sini, tapi kata insya-Allah sebab saya rapat kita. Jadi bila guna kalimah Allah ni gegar kita lah ni. Tapi tak khabar bahawa kita bersaing lama dia dengan Ramasami tu. Siapa ilah gambar Ramasami tu, padahal gelak tu memang tak berubah gelak dia tu, tapi panggil mi takut kecil hati. Jadi nama putukan Melayu. Sebab kita kalau tak puasa,
Kita sai duduk umur dia sama. Kalau tak puasa geram lagi umur dia kan. Jadi kita sai dengan dia faham Islam. Siapa faham tak faham Islam dak. Bunyi bel Allahu akbar, dia ambak. Puasa tak puasa pun Jumaat no wajib mu. Dia tahu kita tak puasa tu tapi dia sugi Jumaat. Nah, jauh tak jauh dah. Kita ajak dia makan gula, makan gula mau kahwin minggu depan. Insya-Allah. Sebut butir molek ni. Allahu akbar. Tuan-tuan nak tapa, demo kata insya-Allah tu tak leh, Tu kalimah Allah tu untuk kahwin saja, Cuba awak. Lagu mana kita nak jawab? Baik, jadi hadis tu balik pada cerita mau tak nak panjang, dalil bahawa mengucap dua kalimah syahadat na'am. Hadza huwa syartun, itu syarat kita mengucap kalimah syahadatul la ilaha illallah adalah tata cara seseorang itu nak memasuki Islam. Tetapi biduni takalluf, tanpa kita mentaklifkan dia. Kalau dia telah mengaku dia Islam, maka kita terima pengakuan Islam dia. Tetapi bila kita pergi ke majlis agama, maka dia akan meminta kita mengucap sebagai rasmi. Pengucapan itu tolong ucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seandainya tuan-tuan, seorang itu yang telah mati dia kata dia beriman, tak ada mengucap depan kita. Ini yang menjadi perbahasan. Jadi fuqaha jumhur mengatakan dia Islam. Bila ada dua orang saksi mengatakan bahawa dia dengar daripada Ramasami ni kata aku beriman dah dengan Allah dan Rasulullah, aku percaya dah hari kiamat apa semua ni, aku tahu ya aku Islam dah. Tapi kita tak pernah dengar dia mengucap. Maka dihukumkan Islam atau tidak Islam? Para ulama fuqaha jumhur mengatakan bahawa dihukumkan Islam. Baik, tuan-tuan, jangan hidup balas itu. Di kalangan orang-orang yang luka, baik, kita banyak ramai ni luka ni, bergelipangan di medan perang Uhud. Maka satu-satu cerita akan dipaparkan oleh Allah sebagai suatu gambaran yang hakikat. Apakah yang akan berlaku dari akibat-akibat amalan-amalan seorang manusia. Kita kembali kepada tujuan pengajian Siratul Nabi. Syekhuna Ramadan Buti telah sebut bahawa tujuan utama kita belajar qasah Nabi ni ataupun Siratul Nabi adalah untuk menyintai Nabi. Dan nak menyintai Nabi. Jadi sebab tu bila sebut nama Nabi kita rasa bahagia, bila sebut cerita Nabi kita rasa gembira, bila sebut cerita Nabi dalam keadaan duka cita kita menimpa kesusahan. Yang kedua ialah untuk kita mendapatkan gambaran yang jelas di dalam kehidupan kita, yang kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu tunjuki aku jalan orang yang telah engkau tunjuki. Siapa dia? Nabi kata an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, asy-syuhada, yang keempat as-salihin. Baik, sebelum hamba pergi jauh, hamba suka sebutkan di dalam peperangan Badar jumlah hampir berapa? 700 orang. 300 orang dah telah drop kerana kemunafikan mereka. Di dalam kitabu tahzibul asma' wal lughat yang ditulis oleh Imam Nawawi, ambil pandangan yang jamhur walaupun ada khilaf di situ mengenai siapakah manusia yang terhebat, yang afdal di dalam dunia ni. Hak kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, beri tunjuk aku ya Allah, bukan petunjuk nak turut siapa, kena tunjuk orang. Orang siapa kena tunjuk? Ayah peng kau, Haji Adi kau, siapa dia? Kena tunggu orang yang ada dalam Quran, sifat dia mana? Apa dia? Nabiyyin wa siddiq. Duk mana? Duk mana nabiyyin? Duk mana as-siddiq ini? Duk mana asy-syuhada wa salihin? Duk mana? Imam Nawawi sebut daripada urutan dia bahawa manusia yang terafdal adalah apa dia? Al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat Nabi yang telah dijamin oleh Rasulullah ahli syurga. Maka 10 ni adalah orang yang paling utama, paling tinggi darjatnya di sisi Allah.
Jadi Abang Mat tak boleh nak masuk nama lah. Kalau Abang Mat kata mau nak try ejah boleh ke ustaz? Tak usah duk ejah lah, memang tak boleh. Sebab orang lain duk ejah dah tak boleh masuk. Jadi amo tak ada kronisme sini, amo pun takut bak ngejah lah ni bah. Amo takut bak ngejah ni. Jadi sebanyak sahabat berapa? 124,000 jumlah para sahabat seperti yang disebut oleh Imam Suyuti 124,000. 124,000 ni yang Rasulullah berkata khairul qurun atau khairul qurni atau khairul quruni atau khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Maka kurun sahabat yang terhimpun 124,000 ini adalah tuan-tuan orang yang paling afdal di dalam zaman sejarah generasi peringkat daripada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sekat mari sini ni hok ukur hamba ni. Sebab Nabi sebut khairun nasi qarni. Bila sebut qarni tu makna kurun. Kurun ni generasi-generasi dia umat mari daripada Nabi Adam alaihissalam. Adam, Nuh, Saleh berapa? 70 umam. Nabi ada berapa? Berapa ribu ada Nabi? Maka daripada sejumlah dunia yang ada, Adam, Nuh, Idris apa semua, maka umat Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Kecil lagi, siapakah di antara kurun-kurun yang terhebat? Iaitulah kecil lagi kepada kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada kurun Nabi sahabat, daripada 124,000 sahabat itu, maka kita kecilkan lagi siapa dia ustaz? Iaitu yang pertama, asyratul mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah yang masuk syurga. Siapa dia kita? Ni semua duduk dalam pergi Badar ni, pergi Uhud ni belaka. Umar, Ali, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Duduk sini belaka ni. Nak duduk Nabi bila ni duduk sini belaka 10 tu. Tapi hadis tu tak tubik lagi. Daripada 10 tu turun kepada darjat yang kedua, iaitu Ahlul Badri. Ahlul Badri berapa kali 10? Capur pula 313. Daripada 313 tu 10 tu ada juga dalam tu. Boleh lagi bertindih lagi dia. Bertindih lagi dalam tu. 313. Ini Ahlul Badar ni tuan-tuan, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa pun tuan-tuan, kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada 313 tu siapa dia pula? Yang generasi nombor 3 yang tertinggi di sisi Allah ialah Ashabul Uhudin. Orang yang masuk di dalam peperangan Uhud. Berapa orang? 700 orang. Kenapa tuan-tuan ayat Quran turun banyak walaupun mereka sebenarnya tuan kata ni mereka asalnya lari, litai pukai lari, setengahnya balik ke kota Madinah. Ingat dah. Dia meniklik balik. Mereka ni balik semula. Selepas mereka sedar, mereka balik dan Allah turun keampunan kepada mereka. Sebab apa sahabat sebut? Sebab Allah tamkhis di dalam perang Uhud ni, Allah telah saring ayat waktu bik 300 hatah. Mulanya bawa 1,000 butir. Ayat. Mula-mula lopak mula-mula pala dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dah pala ni turut gi kat we, ketua cawangan, ketua bahagian, kemudian tok ngulu tok gawa dia tu bik belaka. Jadi tidak ada yang menyertai di dalam peperangan Uhud munafik. Yang ketiga, kau nak ayat perhabis kau lagu mana? Nampak relax ni. Perhabis memang tak? Perhabis tak? Golongan yang ketiga selepas pertama 10. Yang ketiga Badar, yang keempat Uhud, yang keempatnya adalah Ashabul Aqabah, iaitu sahabat baru masuk orang Madinah yang mereka itu mengikat perjanjian dengan Nabi waktu Nabi nak berhijrah dulu, iaitu Aqabah 1, Aqabah 2. Berapa orang? Kurang lebih daripada 90 orang. Sebab Aqabah 2, Aqabah 1 12 orang, Aqabah 2 ni 70 orang. Campur dengan hak tu 82 orang. Jadi di antara Ashabul Aqabah ni, hak mati ni, hak mati muka surat 409 Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni adalah Ashabul Aqabah 2 yang telah dilantik bukan saja perjanjian, naqib daripada penghulu yang menjadi kaum, menjaga kaum daripada 12 naqib
yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam 700 sahabat yang menyertai peperangan Uhud ni, tindai juga Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, Talha ada, Waqaf ada, bertindai pula. Selepas daripada Bai'ul Aqabah, maka yang terakhir yang disebut oleh ulama adalah Ashabur Ridwan, iaitu sahabat Nabi yang telah mengikat perjanjian di waktu perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 5 Hijrah tu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah meridai mana kumpulan yang telah membai'ah dengan wahai Muhammad di sebatang pokok. Situ 1000 orang pula. Jadi itu yang terafdal di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah kita baca as-siddiqin, orang mati syahid. Maka di antara mati syahid siapa dia Abang Mi? Apa dia? Siapa dia mati syahid ni? Usairim. Nah, siapa dia lagi mati syahid ni? Siapa dia di antara mati syahid ni? Siapa dia ni? Ada mama daripada sahabat-sahabat Nabi. Di kalangan orang yang luka itu, mereka temui iaitu seorang yang bernama Quzman. Q tu qaf, Q tu titik 2 atas qaf, Quzman. Yang telah berjuang sebagai wira dan berjaya membunuh 7 atau 8 tentera musyrikin. Sebab tu dia dianggap dijulang sebagai jagoh wira kerana lapar. Dak seorang bunuh lapar. Kalau 700 orang tu patutnya seorang 3 je. Kerana tentera Islam 700, tentera musyrikin berapa? 3000. Mana ada kata kat 3 lawan ataupun 4 lawan seorang. Maka kalau kita boleh bunuh seorang, bunuh boleh 3 orang, selesailah. Maknanya ada salih beradak, seorang mu kena sesat 4 orang, baru beres kita. Dia ni boleh berjaya membunuh 7 atau 8, dia ganda 2 daripada yang sepatutnya. Mereka temui, yakni para sahabat menemuinya, nya siapa dia? Nya Quzman dalam keadaan sudah parah. Lantas parah tu maknanya parah tu 70 puluhan luka yang ada yang mengenai dia. Kita boleh bayar bila dah 7 orang dia bertempur, dia bunuh ni, makna keadaan dia tu Abang Mi parah benar. Tetapi orang kata nyawa dia ni panjang. Ini jenis orang tok dekar ni payah mati. Dia kerah, darah dia ni bergedik. Tak. Lalu bila dah parah begitu, maka dia umur panjang. Umur panjang sehingga dia diselamatkan di dalam peperangan itu. Lalu sahabat di dalam persiapan itu mengusunglah dia ni pulang ke kampungnya Bani Zafar. Bawa balik ke kampungnya dalam keadaan mendeриtai kesakitan. Orang-orang Islam menghiburkannya nya Quzman dengan berita gembira tentang syurga. Jadi tentulah Allah bertuahmu dengan jasa kamu, apapun dengan apa yang kamu lakukan itu, maka tentunya dia akan membawa syurga. Sabarlah Quzman, sabarlah Quzman, sesungguhnya bahawa untukmu adalah syurga. Tetapi dia, yakni Quzman, menjawab, demi Allah, aku berperang hanya semata-mata kerana menjaga nama baik keluargaku. Nama baik kaumku. Kalau tidak kerana itu, tentu aku tidak turut serta berperang. Jadi dia pun telah mengkhabar bahawa, terkejutlah bahawa apabila dia khabar tu tidak menceritakan tujuan dia perang kerana Allah walillahi wa rasulih, tapi dia berperang kerana kaumnya. Ini amba dah sebut berkali-kali bahawa orang Arab begitu tradisi telah berakar dalam DNA, darah, pernafasan, seduk tarik dia, asabiah dia, sukar ditandingi. Sehingga siapa dia yang mengapa-apakan keluarga atau dia akan bertarung hingga mati, dia akan bakar puak-puak. Jadi dengan demikian, dia pun terjebak di dalam keadaan itu, asabiah itu, maka dia perang itu kerana kaum dia.
Dia tak sanggup kaum dia tadi dibunuh, dicincang oleh musyrikin Mekah. Baik. Apabila lukanya semakin parah, lukanya siapa dia? Quzman semakin parah hingga tidak terdaya dia menahannya, lukanya, dia terus membunuh diri Quzman. Biasalah Kumakazi pendekar bila dia tidak tahan untuk keadaan dia, maka dia mengambil jalan seolah-olahnya itu satu jaguh pendekar, dia bunuh diri dia daripada dia dibunuh oleh lawan, ataupun daripada dia menderitai sakit, dia bunuh diri dia. Rupanya cerita ini berlaku juga di kalangan dalam hidup sejarah siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh ambil cerita di sini bila kita tengok rasa hebat orang yang menderita kesakitan seorang pendekar, lalu dia pun mengambil jalan menamatkan riwayat dia kerana apa dia memutuskan penderitaan kesakitan yang dia alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahu hal itu kepadanya Rasulullah, maka baginda berkata, mana bersabda, dia termasuk di kalangan ahli neraka. Huwa min ahli nar, innahu min ahli nari. Allahumma. Dia termasuk daripada ahli neraka. Dia duduk di antara benteng, duduk di antara titi syurga dengan neraka. Tetapi kerana niat ikhlas dia, tidak kerana Allah dan Rasulullah. Walaupun perbuatan tu pada zahir kita nampak dia ibadat, tetapi tak semestinya ibadat. Nak kawan abang, tarik sedap dah bel tu, Allahu akbar, Allahu akbar, bel sedap tarik tu. Tapi dia bel sejik tu je kerana sebelah tu rumah tok tua dia. Jadi buat tu baru atas muka, buat atas muka. Kalau pergi kelahi harap dia nak bel, payah. Inilah akibatnya orang yang berperang kerana jadi tok guru kita pun membuat suatu ulasan untuk kita mengambil pedoman. Inilah yang akan berlaku, orang panggil natijah. Tahsil, mana satu natijah daripada bila tidak berperang kerana Allah, maka dia akan menemui kesengsaraan dan kesakitan yang dia alami itu menjadi makin parah, bukan sebab sakit tetapi kerana jiwa yang tidak tentera. Kita telah menemui 2-3 cerita daripada sebelum pada itu. Tak ada cerita pun Sa'ad bin Rabi' walaupun dia cedera parah menceritai mengenai kesakitan dia, sehingga kesakitan dia itu tenggelam di dalam keredaan dia kepada Allah. Maka begitu juga Usairim yang cedera parah, tidak menceritakan tentang kederitaannya kerana dia lakukan itu kerana Allah. Inilah tuan-tuan pertolongan Allah yang Allah beri kepada seseorang yang sabar dan redha terhadap segala ujian Allah. Baik mati bini, baik anak sakit, baik mari stroke, baik rugi menego, baik apa yang berlaku, bila dia meletakkan keredaan dia kepada Allah, maka sesungguhnya segala bebanan dan tanggungan itu menjadi ringan dengan sebab biridhaillah. Tetapi kalau tidak ada keadaan itu, dia akan bawa sesuatu yang berat kepada diri dia. Lalu menegakkan kebangsaan, dia berperang kerana menegakkan kebangsaan atau kerana sebarang sebab selain meninggikan kalimah Allah. Sekalipun mereka berperang di bawah panji-panji Islam. Bukan perang panji Islam lah, bawah dagu Rasulullah, bawah Umar, bawah Abu Bakar. Tetapi sayangnya ia tidak mendapat petunjuk daripada Allah kerana riya. Jadi hadirin, dalam masa 5 minit amat nak beri nasihat bahawa ini suatu hal yang besar nak digambarkan di dalam selok-selok kehidupan. Dan dia bukan sekadar dalam peperangan, tetapi dalam kehidupan kita. Setiap sebut tadi, Islam bukan di masjid, tetapi Islam di dalam kehidupan. Justru apa yang dizahirkan oleh Allah di dalam peperangan ini adalah untuk menitikkan pengajaran kepada kita bahawa tuan-tuan,
ambo abemak baik, walaupun mu duduk di dalam ibadah, duduk sejid, jadi tok imam, ambo mengajar, berkecek sedap, ada duit, derma, gapo semua sekali. Belum tentu kamu lakukan itu kerana Allah. Baik, jadi tuan-tuan, dua perkara sini, iaitu perkara pertama ialah kita sepak sini ialah dia mati bunuh diri. Dia mati bunuh diri, dia telah membunuh dirinya kerana apa? Kerana tidak menahan kesakitan. Baik, amba dah cerita dah sebab apa dia tak tahan? Sebab dia tidak redha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau dia redha, nescaya dia menikmati apa yang sedang dia alami itu dengan kasih sayang, kerana dia percaya bahawa setiap luka dan darah yang menitis itu akan ditimbang dengan timbangan yang berat di sisi Allah. Tak, betul tak? Jadi bila membunuh diri ni tuan-tuan, sama ada dia tikai dengan pedang, dia tikai atau minum racun, dia suatu dosa yang besar menghampiri syirik. Dalam hadis Nabi SAW, tak ada lah sini cerita lain pula, iaitu man qatala nafsahu bihadi ataupun bihadidatin, sesiapa yang membunuh diri dengan pedang besi tajam. Kalau kita sebut hadid ni ialah besi lah, dia tajam besi tu, sama ada pisau, pedang ataupun ikutlah dia pun cocok. Nah, kemudian bila dia mati dengan sebab besi tadi, fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha, khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia di akhirat kelak dimasukkan di dalam neraka dengan begitu azab, kata Nabi SAW, di mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ni riwayat Muslim. Dia akan diseksa dengan besi yang membunuhnya itu sampai tuan-tuan, sampai bila? Mukhalladan, khalidan mukhalladan, ya khalidan mukhalladan, dia seolah-olahnya kekal selama-lamanya di dalam neraka itu, tidak ada lagi, tidak kekal kecuali kekal. Jadi seksa orang yang bunuh diri kalau dia terjun di atas bangunan, maka begitu juga man syaraba samman, siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya, maka dia diazab di akhirat kelak dengan meminum racun tersebut, dan dia minum racun mati, minum racun mati, minum racun mati sampai sampai tidak ada tempoh selama-lamanya. Imam Nawawi menyebut berdasar kepada hadis ini dalam sahih, dalam syarah dia, bahawa orang yang mati bunuh diri, Allah akan menyeksa dengan sebab dia mati bunuh diri itu, jika dengan pedang-pedang, jika dengan racun-racun, jika dengan bom-bom, jika dia tikam-tikam, jika dia jerut, tak sampai dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mengikut lafaz zahir hadis. Tetapi apakah sebenarnya dia kekal seperti mana seorang kafir? Ini perbincangan yang panjang. Jadi kita mazhab Syafi'i, orang yang mati bunuh diri, dia tidak kafir. Dah hadis Nabi sebut jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Kalimah abada ni tidak diguna kecuali orang itu orang kafir, dengan menunjukkan makna selama-lamanya. Dia kekal di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Abadan pula, khalidan tu, khalid tu maknanya abadi, abadan pula selama-lama pula. 3 kali sebut. Imam Nawawi memahami maksud hadis Nabi ni dalam 3 bentuk. Yang pertama ialah sabda Nabi untuk menunjukkan besarnya dosa bunuh diri. Yang kedua, orang yang bunuh diri selagi dia tidak menghalalkan, menghalalkan dosa bunuh diri ini, dia masih lagi ada sakit baki yang terakhir di dalam jiwa dia iman. Maka dia selagi tidak menghalalkan bunuh diri ini halal, walaupun perbuatan dia tu merupakan kufur nikmat yang besar, maka dia tetap masuk syurga mengikut pandangan Imam Nawawi. Kerana orang yang menurut kita ahli sunnah wal jamaah, kafir ni dia ada banyak sebab. Di antara kafir ni seperti mana wayak kawan nak tubik Islam, tak sedah Islam, kawan tak sedah Islam, kawan tak sedah, kawan tak sedah Islam, kawan nak jadi Kristian. Tu tuan-tuan, ayat-ayat yang membawa menjadi kafir, murtad serta murtad.
Tetapi bunuh diri ni tidak dalam bahasa tu, maka dia tidak menjadi kafir selagi dia tidak menghalalkan perkara yang diharamkan. Namun tuan-tuan, oleh kerana Allah guna lafaz tu untuk memberi suatu pengetahuan yang dahsyat bahawa dia duduk dalam neraka itu terlampau lama, dan mungkin inilah orang yang terakhir sekali daripada ahli syurga yang masuk selepas balik ke kanan. Tak ada seorang rabuk. Tak ada seorang rabuk dah. Hak dalam neraka tu yang ada tanda-tanda nak masuk syurga kecuali akhiruhum, orang yang paling terakhir daripada terakhir. Wallahu a'lam wa ayazubillah. Maka pesan kanak cucu dia janganlah sekali-kali bertindak mengambil suatu langkah pendek membunuh diri kerana dia suatu bentuk kufur nikmat. Yang mana dalam nerakanya terlampau lama, dan Allah Rasulullah telah menyebut dia daripada ahli neraka. Jadi tuan-tuan, tidak bermanfaat dia berjihad ke jalan Allah, bantu Nabi, bunuh 8 musyrikin, padahal kalau kita kata tolong simpatilah. Dak minta Allah rayuan pertimbangkan dengan bunuh 8 orang ni. Kira-kira tuan-tuan kalau kahwin tak tolong tak benar wakil ayat. Kes 8 orang ni kahwin undur nak beranak kahwin, kalau tidak tak benar demo. Tu yang minta zir dengan tok gawa tu. Dia bakit sebab dia buat tadi kerana tujuan yang tidak kerana Allah dan Rasulullah. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah daripada kamu. InsyaAllah kita bahas lagi ada beberapa perkara situ. Wallahu a'lam.